Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami sebagai wakil Kelab Taekwondo UiTM Tapah ingin membentangkan mengenai idea untuk mewujudkan kursus bahasa isyarat secara amnya bagi semua pelajar UiTM, tidak mengira ketidakupayaan seseorang. Sebelum itu, untuk menjelaskan lagi idea ini, mari kita saksikan video pendek yang dipaparkan. Excuse me, sir. Yeah, change this way. Hey man. Oh yeah. Okay. It's close. It's close, alright? Just walk this way, alright? Berdasarkan video yang baru sahaja dipaparkan sebentar tadi, kita dapat melihat terdapat beberapa masalah komunikasi di antara dua individu tersebut. Oleh hal yang demikian, kami dapat menyatakan beberapa pernyataan masalah. Yang pertama, kurang interaksi antara warga normal dan warga kurang upaya di UiTM. Selain itu, tiada asas bahasa isyarat dalam kalangan warga UiTM yang menyebabkan masalah komunikasi di antara mereka. Projek ini dipilih kerana terdapat dua objektif yang penting, iaitu supaya warga UiTM dapat menyantuni siswa-siswi yang kurang upaya di UiTM. Dan yang kedua, warga UiTM dapat berkomunikasi secara asas dengan siswa-siswi yang kurang upaya. Cadangan dan inovasi. Kelab Taekwondo UiTM Tapah ingin mencadangkan penerapan kemahiran bertutur pelbagai bahasa iaitu melalui medium bahasa isyarat untuk mahasiswa UiTM. Untuk melaksanakan cadangan ini, kita boleh merealisasikannya dengan mewujudkan sebuah kelas bahasa isyarat yang dapat membantu para pelajar mempelajari dan menguasai bahasa isyarat agar dapat memudahkan semua pelajar berkomunikasi sesama sendiri. Sebagai contoh, Kelab Bahasa Isyarat ditambah di bawah unit bimbingan dan kaunseling sebagai salah satu organisasi kebajikan sebagaimana organisasi baru yang lain seperti Helwi. Impak kepada masyarakat. Yang pertama, memberikan pengalaman dan pengetahuan yang meluas tentang hidup bermasyarakat khususnya bersama dengan golongan pelajar OKU. Yang kedua, menguatkan silaturahim antara semua pelajar mahupun kurang upaya ataupun tidak. Yang ketiga, memudahkan pelajar bagi melibatkan diri dalam program-program yang berkaitan bantuan kepada golongan OKU, malah dapat menabur bakti kepada mereka. Yang keempat,
memberi kesedaran dalam menjaga kebajikan pelajar golongan orang kurang upaya iaitu OKU. Dan yang terakhir, golongan OKU juga akan menjadi lebih selesa untuk berkomunikasi bersama-sama masyarakat yang lain, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai bidang yang ingin diceburi tanpa perlu memandang rendah akan kekurangan yang ada pada diri mereka. Kini saya ingin menerangkan tentang risiko dan kekangan ketika melaksanakan projek ini. Yang pertama, kekurangan tenaga pengajar. Ini kerana bahasa isyarat bukanlah sesuatu pembelajaran yang sangat penting yang perlu dipahami oleh semua orang. Yang kedua, kekurangan dana dan fasiliti. Ini kerana disebabkan kekurangan tenaga pengajar, oleh itu kadar upah tenaga pengajar adalah sangat tinggi. Oleh itu ia memerlukan dana yang banyak dan perlu ada fasiliti yang sesuai. Yang ketiga, kurang diberikan pendedahan dari awal dan menjadikannya kurang menarik pada masyarakat. Ini kerana sejak dari kecil lagi masyarakat rakyat kurang didedahkan dengan betapa pentingnya bahasa isyarat ini. Oleh itu mereka hanya memandang ini hanya perlu diajar kepada orang yang kurang upaya sahaja. Dan yang terakhir adalah wujudnya peranti elektronik bagi menggantikan kaedah bahasa isyarat membuatkan pembelajaran bahasa isyarat kurang diperlukan. Ini sebagai contoh, di dalam setiap telefon pintar boleh kita aktifkan mod untuk orang yang buta ataupun bisu. Apabila kita menekannya, dia akan mengeluarkan kata-kata berdasarkan apa yang kita tekan. Ini membuatkan bahasa isyarat itu sesuatu yang tidak perlu lagi dipelajari dan difahami kerana sudah mempunyai peranti elektronik yang mampu membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih senang. Mengenai bajet pelaksanaan ID ini pula, terdapat beberapa kos yang perlu diperuntukkan. Salah satunya adalah gaji bagi seorang pengajar bahasa isyarat, iaitu dianggarkan sebanyak RM50,000 sehingga RM85,000 bagi gaji setahun. Hal ini kerana untuk menjadi seorang pengajar bahasa isyarat, seseorang itu memerlukan sijil yang tinggi bagi memperoleh pengiktirafan sebagai pengajar. Seterusnya juga terdapat kos seperti yuran kursus mengikut tahap pembelajaran, iaitu tahap pertama dianggarkan sebanyak RM300 sejam bagi 30 jam sesi, dan tahap 2 RM310 bagi 30 jam juga, dan tahap 3 RM330 bagi 30 jam. Kos yuran berikut dianggarkan atau dirujuk dari sumber di Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Salam UiTM di hatiku.